Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati para waris, murid-murid tingkatan 1 yang diterima masuk ke Sekolah Menengah Kebahasaan Agama SIG bagi tahun 2021 yang akan mula pendaftaran sebagai pelajar tingkatan 1 di SMK sebagai pelajar di SMKA SIG ya, mulai 6 hari bulan April 2021. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya menempatkan diri di SMKA SIG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, para waris yang dikasihi sekalian, berikut saya akan menerangkan atur cara hari pendaftaran tingkatan 1 bertarikh 6 hari bulan April 2021, iaitu pada hari Selasa ni. Yang mana tempat pendaftaran akan dilaksanakan di Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah Kebahasaan Agama SIG. Baik, waktu pendaftaran iaitu 8 pagi hingga 12 tengah hari sahaja, iaitu dilaksanakan pendaftaran sekolah dan asrama. Bagi pembelian barang-barang di koperasi bagi waris atau anak-anak kita yang belum lagi membeli barang-barang di koperasi, boleh selepas pendaftaran bolehlah melaksanakan pembelian tersebut pada antara jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, pada jam 12 tengah hari pelajar akan bersurai, maknanya pelajar yang berulang alik yang tak tinggal di asrama boleh pulang ya. Dan pada jam 12 tengah hari hingga 1 tengah hari ya, murid-murid akan masuk ke asrama. Murid-murid pelajar tingkatan 1 ni akan masuk ke asrama yang mana akan dibantu oleh abang-abang dan kakak-kakak agak mereka. Dan untuk makluman para waris, untuk makanan tengah hari lunch pada hari tersebut disediakan untuk anak-anak yang baru daftar di asrama. Untuk yang tinggal di asrama akan disediakan makanan tengah hari. Baik, catatan penting yang perlu dititik beratkan oleh para waris, hanya seorang waris saja dibenarkan menghantar anak masing-masing. Hanya seorang waris saja. Mohon sangat-sangat pihak sekolah sangat-sangat mengharapkan waris tidak membawa contohnya kalau pemandu itu suami, tak perlulah membawa isteri ataupun bawa ibu mereka ataupun nenek ataupun mak saudara ataupun anak-anak yang lain, kerana kita masih lagi terikat dengan SOP COVID-19 ini. Okey, konsep pendaftaran adalah secara pandu lalu yang mana anak-anak, tuan-tuan dan perempuan akan diturunkan oleh tuan-tuan dan perempuan daripada kereta beserta barang-barang tersebut, dan tuan-tuan dan perempuan diminta beredar terus, makna pulang ataupun keluar daripada kawasan sekolah, kerana kita masih lagi tertakluk dengan SOP COVID-19. Bermakna yang akan melaksanakan pendaftaran itu ialah hanya anak-anak tingkatan 1. InsyaAllah akan ditolong, akan dipandu, akan ditunjuk ajar oleh abang-abang dan kakak-kakak serta guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan untuk hari pendaftaran tersebut. Yang ketiga, pendaftaran diuruskan oleh murid sendiri. Itu dia. Itu yang dikatakan pendaftaran diuruskan oleh murid sendiri dengan bantuan guru-guru serta pengawas sekolah dan asrama. Ibu bapa dah tak terlibat. Mana ibu bapa hantar anak turun dari kenderaan, anak turun daripada kenderaan, turun barang, maka ibu bapa terpaksa beredar daripada kawasan sekolah disebabkan oleh SOP COVID-19. InsyaAllah pihak sekolah akan dibantu oleh pihak polis, PDRM. Kami telah minta bantuan untuk mengawal keadaan.
Yang keempat, waris bagi murid berulang boleh pulang dahulu. Okey, hantar awal iaitu mungkin dalam 8 ke 9 pagi. Kemudian datang semula ambil anak pada jam 12 tengah hari setelah urusan pendaftaran selesai. Ini bagi pelajar yang berulang. Okay. Kemudian esoknya datanglah ke sekolah seperti biasa. Baik, berapa peraturan asrama yang perlu dititik beratkan oleh anak-anak kita dan juga perhatian pada waris. Yang pertama tidak dibenarkan outing. Outing ni kalau setengah waris yang anaknya tidak biasa tinggal di asrama itu keluar pada hari Sabtu untuk kemungkinan keluar membeli barang atau sebagainya. Pada tahun ini oleh kerana SOP COVID-19 ini, semua murid tidak dibenarkan outing atau pulang bermalam sehinggalah ada kebenaran atau mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia atau Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kalau ada hitam putih, mereka benarkan, maka kami akan benarkan. Maka selagi tidak ada hitam putih, pihak KPM tak benarkan, maka kami masih lagi tertakluk dengan SOP COVID-19. Kemudian anak-anak pelajar apabila tinggal di asrama, mereka tidak dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat di masjid berdekatan. Ini SOP COVID-19 dikuatkuasakan di negeri Kedah. Di negeri Kedah saja, sebab negeri lain sekolah dibenarkan melaksanakan solat Jumaat, tapi oleh kerana kita Majlis Agama Islam kita atau Jabat Mufti masih tak benarkan apa anak-anak kita mendirikan solat dalam kawasan sekolah, maka anak-anak kita masih lagi kena berada di asrama. Yang kedua, tidak dibenarkan bawa telefon bimbit. Telefon bimbit akan dirampas dan hanya akan dikembalikan pada tahun 2022. Saya tak katakan Januari 2022, kemungkinan hujung tahun 2022. Jadi tolong sangat-sangat, jangan benarkan anak-anak membawa telefon bimbit dan jangan benarkan mereka merayu kepada kita atau sebagainya untuk membawa telefon bimbit, kerana antara faktor berlakunya perbuatan buli di kalangan pelajar ialah kerana mencuri telefon bimbit kawan atau sebagainya sehingga berlakunya kejadian buli yang tidak ingini. Yang ketiga, sila pastikan anak tuan puan tidak membawa benda-benda yang dilarang seperti rokok, vape, barang kemas dan lain-lain yang boleh rujuk senarai barangan yang dilarang di masa-masa perempuan buka laman web semasa menerima tawaran ke SMKA. Yang keempat, mohon para waris mengajar anak-anak, ini penting mohon para waris mengajar anak-anak cara membasuh pakaian, menyidai pakaian di ampaian, cara mengemas tempat tidur, katil dan cara serika baju sebelum mereka belajar tinggal di asrama. Ini cukup penting supaya kehidupan mereka terurus di asrama. Yang kelima, tidak dibenarkan waris menziarahi pelajar. Ini nanti Jumaat Sabtu pun tak dibenarkan sebab SOP COVID-19 daripada kementerian masih lagi tidak membenarkan waris menziarahi pelajar sehinggalah ada hitam putih daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang keenam, jika terpaksa pulang atas faktor kecemasan, anak kita terpaksa pulang atas faktor kecemasan, contohnya ada kematian dan sebagainya ataupun sakit, ingatlah apabila pelajar itu datang kembali ke asrama, mereka akan dikuarantin, terpaksa duduk di asrama berseorangan selama 10 hari sebelum mereka dapat berjumpa dengan kawan-kawan ataupun duduk dalam dom bersama dengan kawan-kawan. Ini cukup tolong bagi perhatian. Dan seterusnya, info berkaitan dengan kurikulum. Masa kelas akan bermula 7.40 pagi dan mereka akan rehat pada jam 10.20 hingga 10.50 pagi. SOP COVID seperti mana sekolah rendah dulu pun sama. Murid tidak dibenarkan membeli makanan di kantin sekolah. Mereka akan menempah makanan di kantin dan makan di kelas. Waktu balik ialah pukul 2.10 petang. Dan waktu kita tengoklah, kalau waktu pendidikan jasmani, kita akan tengok dia punya SOP dia. Kemudian kebanyakan pendidikan kesihatan kita akan laksanakan di kelas. Okey, kemudian PAJSK dan ujian segak akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Untuk masa kurikulum akan dilaksanakan pada hari Rabu masa terakhir, iaitu tingkatan 1 hingga 3 pada jam 1.30 hingga 2.10 petang.
Kemudian yang keempat, co-curriculum secara bersemuka tidak boleh dilaksanakan sehingga dimaklumkan oleh KPM. Walau bagaimanapun, semua murid diwajibkan memakai uniform pada setiap hari Rabu. Jadi uniform mereka tu bagi tingkatan 1, mereka boleh pakai uniform sekolah rendah, bawa ke sekolah menengah. Untuk sementara waktulah, nanti mereka telah pilih pasukan uniform masing-masing, maka mereka akan pakai uniform di mana persatuan mereka masing-masing lah. Okey. Kelima, pemilihan untuk kelas DLP, Dual Language Program, kelas bahasa Inggeris ni. Pemilihan untuk ke kelas Dual Language Program berdasarkan ujian yang akan diadakan pada 8 bulan 4 2021, iaitu hari Khamis ni. Semua murid tingkatan 1 akan menduduki ujian bagi 3 mata pelajaran yang ditetapkan, iaitu bahasa Inggeris, matematik, sains. Kemudian mana-mana murid yang mendapat markah yang tinggi bagi ketiga-tiga mata pelajaran, mereka akan ditawarkan atau layak untuk menduduki kelas DLP, Dual Language Program, yang mana persetujuan waris kami akan dapatkan untuk ditempatkan dalam kelas ini. Jadi saya rasa itu saja untuk info berkaitan dengan hari pendaftaran, kemudian peraturan asma serta berkaitan sedikit tentang kurikulum dan co-curriculum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.